Assalamualaikum dan salam sejahtera memurid. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran iaitu video pendidikan kesihatan tahun 6, unit 5, cergas dan tegas. Topik kita pada video pembelajaran kali ini ialah kamu asertif. Jadi memurid pernah dengar tak apa itu asertif? Okey, mari kita lihat apa itu dimaksudkan dengan asertif. Okey, sebelum kita pergi kepada definisi asertif, cikgu ingin ceritakan bahawa video pembelajaran kali ini akan menerangkan pola tingkah laku yang ada pada seseorang individu. Okey? Jadi awak boleh nilai diri awak nanti lepas habis video pembelajaran ni sama ada awak pola yang mana. Okey? Baik. Kita pergi kepada definisi asertif. Definisi asertif mengikut istilah sumber, okey, ataupun kita panggil istilah sasar iaitu kebersetujuan. Kalau dalam bahasa Inggeris, agreeableness. Okey, agreeableness dalam bidang psikologi. Okey, dalam bidang psikologi, asertif ini bermaksud seseorang yang suka berkawan dan bersosial serta mudah bertegur sapa, bekerjasama, saling mempercayai, mesra, mudah bersimpati, baik hati, tidak suka membantah, suka membantu, pemaaf serta kurang konflik dalam hubungan interpersonal serta asertif. Okey, jadi kesemua ciri yang cikgu cakapkan tadi tu, itu ialah seorang yang bersifat asertif. Okey, ini menurut Kamus Dewan. Baik, kita lihat pula tingkah laku yang seterusnya. Baik, tingkah laku yang kedua ialah agresif. Okey, agresif menurut Kamus Dewan cenderung menyerang atau bertindak dan sebagainya secara bermusuhan terhadap pihak, negara dan sebagainya yang lain. Bersifat suka menyerang, bermusuhan, bersengketa dan lain-lain. Keagresifan perihal atau keadaan agresif. Keyakinan dan mereka terhadap fahaman liberal pengagresisan orang, terutamanya negara yang melakukan tindakan yang agresif. Okey, ini maksud agresif menurut Kamus Dewan. Ya, seseorang yang suka menyerang, suka bertindak, suka bermusuhan. Baik, kita pergi kepada tingkah laku yang ketiga. Baik, tingkah laku yang ketiga ini ialah pasif. Pasif menurut Kamus Dewan menerima pengaruh, tidak mempengaruhi, tidak giat, melawan dan lain-lain. Ya, tidak melawan, tidak aktif, menunjukkan sifat yang beku, ya, terhadap kegiatan sosial dan sebagainya. Itu menurut Kamus Dewan bagi definisi pasif. Jadi awak boleh pilihlah awak yang mana, asertif ke, agresif ke, atau pasif. Baik, topik kita kali ini ialah kamu asertif. Baik, terdapat 3 pola tingkah laku bagi seseorang individu iaitu asertif, agresif dan juga pasif. Asertif ni dia mengutamakan hak dia sendiri dan juga menghormati hak orang lain. Okey. Contohnya awak dalam kelas, okey, awak mencuba menjaga ataupun cuba menghormati hak orang lain. Contohnya tidak buat bising. Maksudnya bila tidak mengusik kawan. Maksudnya kawan tu pun awak tak usik, kawan awak pun tak usik awak. Jadi masing-masing menjaga ataupun menghormati hak masing-masing. Dari segi pendirian pula, asertif ni kamu percaya diri kamu tu baik dan diri kawan-kawan kamu semuanya pun baik. Kita menganggap orang ni semuanya baik. Dan dari segi menang atau kalah, kita ada win-win situation di mana awak menang, kawan awak pun awak anggap dia menang. Tapi lain pula dengan agresif. Agresif ni dia utamakan hak sendiri dan ketepikan hak orang lain. Ya. Contohnya waktu awak nak buat PJ kan, nak angkat barang kan, ataupun nak tolong cikgu angkat kon dan sebagainya, nak kemas.
awak mula-mula yang angkat tangan. Orang lain tak boleh usik, tak boleh buat apa pun. Okey, lepas tu pendirian pula. Awak ingat awak saja baik, orang lain tidak. Okey. Dan dari segi aspek menang kalah, awak anggap diri awak menang dan orang lain tu kalah. Okey, lain pula dengan pasif. Okey, pasif ni dia mengetepikan hak sendiri dan utamakan hak orang lain. Maksudnya dia cepat mengalah lah. Dan dari segi pendirian pula, dia menganggap diri dia tidak sempurna. Menganggap dirinya lemah, tidak baik. Tapi dia menganggap orang sekelilingnya baik. Dan dari segi aspek menang kalah pula, dia dah menganggap dirinya kalah. Tak boleh buat apa-apa dah. Dan kamu sebagai kawan dia, dia anggap kamu sebagai pemenang lah. Okey. Itu menurut Nur Aini pada tahun 2001. Baik. Kita pergi pula kepada ciri-ciri utama dan juga peranan orang yang mempunyai tingkah laku asertif. Cuba periksa pada diri kamu, ada tak ciri-ciri seseorang yang asertif? Yang pertama, menyatakan pendapat secara berterus terang. Maksudnya di sini kalau sekawan dia minta beri pendapat, dia akan beri. Kalau kawan dia salah ataupun kurang bijak dalam membuat keputusan, dia tolong beri keputusan. Kalau kawannya buat salah, dia tegur terus. Itu sifat berterus terang. Okey. Kedua, menghormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Okey, asertif ni dia tak tolak idea orang tu bulat-bulat. Dia cakap, mungkin kita boleh tambah baik. Macam tu. Dia ada ayat yang untuk menjaga perasaan orang lain. Kalau agresif, tak boleh. Idea kau tak boleh pakai. Okey, berbeza dengan asertif. Kalau pasif pula, idea awak lah paling baik. Saya ikut je. Itu pasif. Okey, yang ketiga. Bijak meluahkan perasaan dan kepentingan dirinya. Okey, dia tahu cara nak handle situasi. Contohnya situasi dalam keadaan tegang. Ya, contohnya macam awak nak pilih ketua kelas kan. Saya nak. Okey, tapi orang yang sifat asertif ni dia bertenang. Dan dia tahu waktu bila dia nak bertindak. Okey. Baik. Yang keempat, tidak mudah dipergunakan oleh orang lain. Maksudnya dia tahulah perkara mana yang buruk, mana yang baik. Contohnya kawan awak suruh awak ambil bekas pensel kawan awak yang salah lagi satu tu. Jadi awak pun boleh fikir, nak buat ke tak buat? Baik ke tak baik? Apa kesan dia? Okey, tak mudah dengar cakap orang lah, senang. Okey, yang nombor 4 ni. Dan yang kelima, menyuarakan perasaan tanpa bersifat agresif. Okey, kalau ada masalah, dia tidak menyatakan bahawa idea dia tu paling baik, paling bagus. Tapi dia menerima pendapat orang lain. Okey, kita pergi pula kepada peranan seseorang yang bersifat asertif ni. Okey, peranan orang yang bersifat asertif ni, dia tidak mudah mengatakan tidak kepada perkara negatif. Okey, dia katakan tidaklah pada perkara negatif. Sebab perkara tu dah negatif, dah tidak baik. Jadi dia cakap tidak. Dia berterus terang. Okey. Kemudian dia menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dia tahu had pergaulan, tahu nak jaga hati orang, tahu nak jaga perasaan cikgu dan juga orang di sekeliling dia. Okey. Dan yang ketiga, membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi keputusan itu awak menang, kawan awak pun menang juga. Contohnya macam PJ kan, selalu kita buat apa macam lumba-lumba kan. Siapa sampai dulu dia menang lah. Sedangkan cikgu tak cakap pun kita nak berlumba siapa cepat dia menang.
Tapi untuk orang asertif ni dia bertenang, dia relax dan dia pun tak nak buat sesuatu yang menyebabkan orang lain terasa hati. Okey. Baik, secara rumusannya seelok-eloknya kita bersifat asertif. Tapi tak semestinya lagi dua tingkah laku tu, agresif dengan pasif tu tidak baik. Ia bergantung kepada situasi. Okey. Jadi sampai di sini saja video pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.